Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar Malaysia? Anda bertemankan saya Izzu Yusof. Dan saya Cedi. Jadi buat pertama kalinya dalam bulan ini kita digandingkan setelah lama Izzu sebenarnya. Ada luar tapi tak apa. Alhamdulillah dapat kita bersua kembali di hari yang cukup kata berbahagia hari Betul. ini. Diharapkan hari anda juga ceria sepanjang bersama kami. 2 jam bermula saat ini sampai pukul 10 pagi, 10 pagi nanti. Tentunya pengisian yang cukup padat, tapi seperti biasa kita mulakan dengan apa yang terkandung di portalbernama.com untuk kami kongsikan bersama-sama. Antaranya kita membilang hari sahaja untuk sambutan Hari Malaysia dan dijangkakan seramai 457 polis Sarawak bertugas untuk Hari Malaysia nanti dan bagi memastikan sambutan Hari Malaysia yang diadakan di Stadium Perpaduan pada hari Sabtu ini berjalan dengan lancar. Itu yang kita harapkan, di mana Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata tugasan anggota berkenaan antara lain merangkumi kawalan keselamatan dan lalu lintas tentunya, dan pihak berkuasa juga mengharapkan semasa sambutan Hari Malaysia tiada penerbangan drone di kawasan Stadium Perpaduan juga semestinya dilarang sama sekali sepanjang tempoh sambutan itu berjalan. Dan dianggarkan 5,000 orang dijangka hadir pada acara itu yang akan bermula jam 8.30 malam. Dan kata pemangku yang di-Pertua Negeri Sarawak Tan Sri Muhammad Asfiah Awang Nasar akan menjadi tetamu kehormat utama dalam sambutan itu yang akan disertai Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isterinya. Dan selain itu juga turut hadir Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan isteri juga, serta Ketua Menteri Sabah Datuk Sri Hajiji Nor dan juga isteri. Dan untuk kali ini sambutan Hari Malaysia bertemakan Malaysia Madani Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Sambutan Hari Malaysia kali ini dijadualkan bermula acara persembahan pada pukul 7 malam sebelum acara rasmi pada pukul 8.30 malam, dan tentunya banyak pengisian yang akan disusun atur, antaranya konsert Hari Malaysia yang dijayakan oleh artis tempatan, upacara menandatangani buku khas Hari Malaysia serta perarakan masuk konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang. Untuk dekat persembahan di TV saya tidak pasti, tapi sama-sama kita tunggu, mungkin ada live juga kan. Betul. Di platform media sosial. Sudah pastinya memberikan satu impak yang positif sebab bergilir-gilir hari Sabah sudah di Semenanjung pun sudah ada sekarang giliran di Sarawak pula. Jadi kita beralih kepada perkembangan seterusnya berkaitan dengan penggunaan media sosial. Sangat penting sekarang ni sebab kita dengan handphone memang berpisah tiada, Cik. Jadi dalam menggunakan platform media sosial ni penting untuk kita membuat satu hantaran yang positif ataupun yang mengeratkan perpaduan, kerana untuk itu menyebarkan sesuatu yang positif lah. Betul. Bahawa pula di Hari Malaysia bakal ni telah tiba ni. Betul, dan itu yang dikongsikan oleh Pengarah Pusat Komunikasi Korporat Universiti Malaysia Sabah UMS, iaitu Dr. Jakaria Dasan, di mana kebanyakan berlakunya perselisihan faham, punca perpecahan kaum ketika ini ataupun pada zaman ini berlaku adalah disebabkan oleh penyalahgunaan media sosial. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia yang patriotik haruslah menggunakan media sosial dengan penuh rasa tanggungjawab. Dan sebaik-baiknya dan semaksimal yang boleh. Betul. Kalau tak posting yang baik-baik tu, komen yang baik-baik. Betul. Kalau rasa tak nak komen apa, rasa macam ada, yalah kita kan ada pandangan, pendapat kita sendiri. Kalau mungkin yang secara mungkin nak mengentam tu, elakkanlah. Kalau boleh jangan buat fake account. Fake account semata-mata buat untuk buat komen je. Okey, dan itu antara lainnya ya, seperti yang Izzu katakan, kalau boleh gunakan platform media sosial apa sahaja untuk platform ataupun aplikasi dengan sebaik-baiknya. Okey, dan seterusnya isu yang memang sedang hangat diperkata ramai, ada yang mengeluh, mengadu kecewa, isu beras perlu ditangani dengan segera, di mana isu kekurangan bekalan beras negara dan kenaikan harga beras import mendapat perhatian ahli-ahli parlimen pada sesi perbahasan hari kedua usul kajian separuh penggal RMK 12 di Dewan Rakyat semalam, dan mereka berpendapat masalah itu perlu ditangani dengan kadar segera bagi meredakan keresahan dalam kalangan rakyat Malaysia sendiri, memandangkan beras ialah kita tahu makanan harian kita, makanan ruji negara ini. Dan kata Sri Dr. Wee Jack Singh menggesa kerajaan supaya mengambil tindakan segera bagi menampung kekurangan 38% bekalan beras untuk kegunaan tempatan. Dan beliau juga berkata negara berdepan dengan saingan sengit dari Indonesia yang ketika ini mempunyai 42% kekurangan bekalan beras tempatan, dan Filipina yang merupakan negara pengimport beras terbesar di Asia Tenggara dengan nilai import mencecah 1.3 bilion pada 2021. Dan Beliau juga turut mencadangkan kerajaan supaya mengimport bekalan beras dari negara pengeksport beras
selain India seperti Vietnam, Thailand juga Pakistan dengan segera sebelum isu kekurangan beras itu menjadi lebih parah. Betul, ada beberapa pasaraya kadang-kadang saya tinjau juga isu beras tempatan agak kurang di pasaraya. Jadi seperti yang kita tahu beras memang makanan harian. Jadi kita sebenarnya nak amalkan pemakanan yang lebih baik. Mungkin daripada beras biasa kita nak menganjak ke beras orang kata basmati atau beras import untuk pemakanan yang lebih baik kan. Tapi untuk keadaan sekarang menjadikan ia agak macam sukar sikit, terbantu. Betul. Kalau kita lihat situasi global, berlaku sedikit kekacauan di negara pengimport utama beras iaitu di negara India, menyebabkan kadar harga import beras ini meningkat. Selonjak-lonjaknya. Jadi kita harapkan agar ada satu isu ataupun penyelesaian yang perlu ditangani dengan kadar segera bagi memastikan isu beras ini tidak terus berleluasa. Betul. Dan menyebut berkaitan dengan beras, kita baru-baru ini turut tular berkaitan dengan isu sijil halal yang berkaitan, kalau tak silap saya, berkaitan dengan nasi ayam klepot di Seri Petaling kalau tak silap saya, yang mana itu merupakan salah satu trigger utama di mana penggunaan bahan yang tidak halal dan juga kedai tersebut menggunakan sijil halal JAKIM yang tidak disahkan. Dan itu merupakan salah satu punca di mana dalam program yang ketika ini sedang berlangsung di MyTech, dalam program Jihaz kalau tak silap saya, di mana sijil halal wajib diberikan dalam tempoh 30 hari bekerja. Itu yang ditegaskan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi, Dr. Zahid Hamidi, di mana beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah mengumumkan menginginkan supaya bengkel persijilan halal diadakan 3 kali setahun bagi menyegerakan pengeluaran sijil halal kepada pemohon baru dan mereka yang ingin memperbarui sijil halal mereka. Ini kalau kita tengok statistiknya, kita menyeru agar lebih ramai masyarakat Islam di Malaysia membuat permohonan sijil halal, kerana kalau melihat statistiknya di Malaysia sekarang ini, kalau daripada JAKIM sendiri, lebih ramai orang bukan Islam memohon ataupun membuat permohonan untuk sijil halal di kedai mereka berbanding orang Islam sendiri. Jadi ini merupakan salah satu perkara yang membimbangkan dan diharapkan dengan dalam masa tempoh 30 hari yang dipendekkan ini dapat memberikan satu semangat dan juga motivasi kepada peniaga-peniaga di luar sana ataupun pengilang-pengilang, pengusaha dan sebagainya untuk memohon sijil halal mereka, dan tempoh yang akan diberikan permohonan itu lebih singkat berbanding sebelum ini. Dan sekarang dah ditambah kepada 3 kali bengkel dalam setahun diadakan untuk pengambilan sijil halal sahaja. Diharapkan isu ini dapat dinoktahkan dengan secepat mungkin dan tak ada masalah sebenarnya. Kalau dulu mungkin untuk mendapatkan sijil halal agak susah. Ada yang mengatakan hampir 2 tahun untuk dapatkan persijilan halal sesuatu produk, tapi sekarang dah dimudahkan. Jadi kita harap kepada pengguna ataupun kepada usahawan menggunakan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Betul. Dan kita nak berehat seketika, tapi sebelum tu kita nak saksikan dulu laporan cuaca untuk hari ini. Saksikan. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Hari itu kita dah mendengar satu pembentangan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 yang cukup teliti dan cukup terperinci. Dan hari ini kita nak membincangkan ataupun mengupas intipati. Kita dah 2 hari dan hari ini memasuki hari ketiga. Kita ada banyak lagi beberapa perkara yang kita nak go through dan antara intipati yang akan kita bawa kepada anda adalah berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Dan hari ini kita ada 2 orang tetamu di studio. Chat, sila perkenalkan. Dah tentunya di studio hari ini kita bersama dengan Ketua Perunding Institut Pengangkutan Malaysia Mintrans UiTM, Profesor Madya Dr. Wan Mazlina Wan Muhammad. Untuk kali kedua rasanya kita bersua Doktor. Ya, Cikgu. Kali kedua. Hari tu kita bercakap pasal rail. Ini kita cakap keseluruhan sistem pengangkutan di Malaysia. Ya, tentunya. Dan di sebelah Dr. Wan Mazlina kita ada Profesor Madya Dr. Wahidah Ahmad selaku Ketua Pusat Pengajian Siswazah Arsyad Ayub Graduate
Graduate Business School UiTM. Terima kasih atas kesudian meluangkan masa pada pagi ini bercakap tentang sistem pengangkutan di Malaysia. Ini juga salah satu kata hasrat kerajaan dalam menyantuni ataupun memberi keselesaan maupun kesejahteraan kepada rakyat, salah satunya melalui memberi kita satu sistem pengangkutan yang bagus di Malaysia ini. Dan menurut pandangan Dr. Wan Mazlina sendiri, apa yang boleh kita banggakan dari segi sistem pengangkutan di Malaysia ni? Kita dah ada bas, kita dah ada taksi, kita beranjak juga kepada train, rail, LRT, dan sekarang ini apa lagi yang boleh kita rasakan rasanya dah to the max ni, dah mencukupi. Apa lagi yang boleh kita banggakan sistem pengangkutan di Malaysia ni? Terima kasih Cik Lee. Salah satu yang terbaru di mana pihak Mitran sendiri diberi tanggungjawab sebagai konsultan untuk memperkenalkan sistem ART, iaitu Autonomous Rapid Transit. So pihak Mitran telah menjalankan ujian proof of concept pada tahun masa waktu MCO dulu, masa di 2020 ke 2021. Kita menjalankan ART ni di IRDA, Iskandar Malaysia. Dan juga yang itulah yang kita ada dalam kajian separuh penggal, di mana kerajaan mengatakan perluasan perkhidmatan bas rapid transit, penguatan bas dalam bandar termasuk di Johor Bahru dan di Lembah Kelang. So ART ni adalah sebuah kenderaan yang berupa seperti LRT ataupun monorail ataupun macam tu, tetapi dia menggunakan tayar. So dia boleh bergerak di atas jalan raya dan dia hanya memerlukan boleh jadi autonomous mengikut jaluran yang telah di-marking di atas jalan. Itu di Johor yang kita test ART ni adalah berkuasa elektrik. Dan saya baru pulang daripada Kuching, di mana Premier Sarawak telah launch pada 6 September baru ni ART yang berkuasa hidrogen. Menyebut berkaitan dengan kuasa hidrogen, dari segi pengkomersialannya, pandangan Dr. Mazlina, adakah ianya boleh dikomersialkan dan tenaganya itu jika kita guna di peringkat tempatan tanpa mengimport tenaga luar hidrogen ni, adakah mencukupi untuk disalurkan kepada seluruh semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak? Buat masa sekarang ia adalah percubaan di negeri Sarawak, dan Sarawak memang akan berusaha menjadi pengeluar hidrogen. At the moment masih di stage ataupun di peringkat percubaan lagi. Kita nak tanya juga kepada Dr. Wahidah, Dr. Wahidah, berkaitan dengan pemerkasaan graduan ataupun pemerkasaan tenaga kerja yang diumumkan oleh Perdana Menteri. Kalau kita melihat sekarang ni, banyak sebenarnya isu-isu yang diluahkan oleh graduan-graduan yang baru saja tamat pengajian, antaranya berkaitan dengan faktor peluang pekerjaan, penawaran gaji dan juga sektor-sektor yang masih tidak sesuai untuk mereka bekerja. Jadi pandangan doktor, sebenarnya sektor pekerjaan dekat negara kita ni mencukupi ataupun ada beberapa kategori ataupun kelompok pekerjaan yang perlu ditambah bagi meet the supply demand ni? Terima kasih atas soalan yang diberikan. Kalau dilihat daripada RMK 12, kita mensasarkan 86.7% kebolehpasaran graduan daripada IPT dan TVET. Yang ini menjelang 2025. Jadi apa yang kita lihat di sini, peranan universiti ataupun IPT adalah sangat penting, di mana kita perlu bergerak secara dinamik mengikut keperluan industri. Kita agak sukar kalau kita kata kita perlu mewujudkan peluang pekerjaan sekiranya tiada keperluan untuk itu. Tetapi kita perlu bergerak ke arah apakah sebenarnya yang diperlukan oleh industri. Sebagai contoh, apa yang kita boleh buat daripada peringkat universiti adalah kita perlu menggunakan teknologi-teknologi yang terkini dalam sesi pembelajaran kita. Bila kita ada contohnya AI, seperti ChatGPT, Bard yang mesra pengguna, sesiapa sahaja sebenarnya boleh mendapatkan maklumat sekarang di hujung jari. Jadi proses pembelajaran tu menjadi lebih mudah, dan bukan saja lebih mudah tetapi terkini. Jadi bila sebenarnya pelajar
sekarang ni mungkin pada mulanya tidak ada pendedahan terhadap sesuatu keperluan dalam industri, tetapi melalui AI yang digunakan, mereka sebenarnya terdedah kepada apa keperluan yang diperlukan. Jadi mereka boleh beralih kepada sebenarnya apakah yang diperlukan oleh industri. Jadi secara tidak langsung peratusan kebolehpasaran graduan akan meningkat. Okay, terutamanya di UiTM sendiri, kita menawarkan pelbagai program, banyak program yang untuk memenuhi keperluan industri. Kurikulum kita sentiasa disemak supaya kita memenuhi keadaan pasaran semasa. Contoh kalau saya boleh beri, one of the agenda dalam RMK 12 adalah pasaran modal Islam. Okay, yang kita rasa sepatutnya kita telah menjadi tonggak kalau kita ikut secara globally. Okay, tapi apa lagi yang perlu kita buat? Okay, kalau kita lihat sebenarnya pengajian Islam ataupun Islamic pengajian perbankan Islam sebenarnya di Malaysia ni adalah sangat kuat, sangat strong. Tetapi kadang-kadang kita terlepas pandang, kita melihat di luar, contohnya negara-negara Arab Saudi. Tapi bila dibandingkan, sebenarnya kualiti pelajar kita adalah jauh lebih baik kerana kita, talent kita, pengajar-pengajar kita adalah semuanya yang berbakat dan sangat pakar dalam bidang Islamic banking tersebut. Jadi saya sebenarnya pada masa yang sama ingin menyarankan kalau kita punya penaja-penaja boleh menaja pelajar kita untuk belajar keluar bidang yang sebenarnya kita sebenarnya lebih pakar, why not kita taja pelajar-pelajar kita untuk belajar di dalam Malaysia. Yang menjadi kebimbangan adalah penawaran gaji yang ditawarkan. Itu menyebabkan ramai tenaga mahir kita, tenaga pakar kita ramai di Malaysia, tapi mereka memilih untuk bekerja di luar dengan penawaran gaji yang lebih tinggi dan setimpal. Jadi berbalik kepada negara kita, kalau nak bekerja gaji tak kompetitif, gaji tak tinggi dan sebagainya, tak setimpal dengan jumlah ataupun kos yang telah mereka keluarkan. Jadi untuk pemain industri sendiri, sekarang ni kita berada dalam satu tempoh ketepuan gaji untuk membayar tenaga pakar kita. Jadi sampai bila kita nak menghadap situasi ni? Okey, saya nak sentuh dua isu dekat sini. Bila kita kata kenapa gaji di Malaysia mungkin lebih rendah, satu sebenarnya saya nak sentuh secara am sahaja, kadar mata wang kita. Okay, bila kadar mata wang kita meningkat, automatically sebenarnya gaji kita adalah memberi nilai yang lebih besar. Okay, jadi macam mana cara untuk meningkatkan kadar mata wang? Terlampau banyaklah ekonomi kalau kita nak cakap dari segi ekspor, okay, dari segi macam mana kita melihat kita punya trade balance dan sebagainya. Yang kedua yang saya nak sentuh, bila kita kata macam Cik Izu katakan tadi, kalau diberi pilihan, mungkin talent-talent kita, bakat-bakat kita ni hendak pergi keluar. Betul. Okay, kenapa? Sebab gajinya mahal. Okay, kenapa di Malaysia tidak mampu untuk memberi gaji yang setimpal dengan apa yang diberikan di negara luar? Okay, jadi kita lihat semula kepada productivity. Okay, productivity itu yang saya kata, kalau kita boleh menggunakan, ambil kira AI yang ada, penggunaan mesin. Okay, jadi benda tu sebenarnya boleh menjimatkan kos dan meningkatkan productivity. At the same time, dia akan meningkatkan income, pendapatan company. Dan pada masa yang sama, kalau kita punya bakat ni boleh memberikan yang terbaik sama macam yang diberikan di luar negara, why not? They should be given benda yang sama ataupun amount yang sama sebagai ganjaran. Okay, tapi dua-dua pihak perlulah matching, perlu dipadankan. Tak boleh kita kata kita nak gaji yang tinggi tapi pada masa yang sama ia tidak mendatangkan keuntungan kepada syarikat. Baik, kita menyentuh lagi sistem pengangkutan awam di Malaysia ini. Saya tertarik dengan ERT yang baru saja dilancarkan untuk fasa pertama di Sarawak baru-baru ini, dan kabarnya di kerajaan negeri juga akan menambah 38 lagi rel gerabak rel untuk ART ini untuk fasa kedua akan datang yang akan dilancarkan pada 2025 nanti. Pada pandangan Dr. Wan Mazlinas ni, apa kebaikan yang diberikan kepada penempatan ataupun kawasan tersebut, negeri itu sendiri, khususnya kepada penduduk yang berada di Sarawak? Okey. Satu kelebihan ART, dia mempunyai tiga gerabak. So dalam satu masa dia boleh memuatkan lebih kurang dalam 200 ke 250 orang penumpang. Satu lagi yang tadi kita bercakap, dia berkuasa hidrogen, di mana hidrogen dapat berjalan, bila pengenderaan menggunakan hidrogen dia dapat berjalan, beroperasi dengan lebih lama. Dan satu lagi juga, dia ART ni dia very
comfortable. Dia sebab dia betul-betul macam ERT ni macam LRT kan. So bentuknya jadi dalam orang ada airconnya, dalam betul ada musiknya dan sebagainya. So it's very comfortable. So it makes people dalam tu lebih selesa dalam perjalanan. So jadi saya rasa ianya amat sesuai untuk menyambungkan antara bandar-bandar yang padat dengan penduduk ataupun banyak kesesakan dan mengurangkanlah kesesakan jalan raya. So kelebihan juga untuk hidrogen, dia lebih cepat untuk di charge lah dan dia boleh masa panjang kan compare to elektrik lah. Elektrik mengambil masa yang lebih lama untuk charge. Satu lagi bukan di Sarawak saja yang kita yang Sarawak plan untuk ambil sampai 38, tetapi ART ini juga kita cuba untuk ditengahkan di Semenanjung, terutamanya tempat-tempat yang sesak sepertinya yang saya rasa paling sesuai yang kita cadangkan kepada pihak kerajaan adalah menghubungkan antara Causeway ataupun Tambak Johor kan, antara Singapura dan Johor Baru. So sekarang ni kita memang tahu pagi-pagi lagi orang dah nak kena ke Batu pergi ke Tambak. So sekarang ni apa salahnya kalau kita guna sekali orang datang masuk 200 sekali pergi dan pergi balik. Begitu juga maybe di Jambatan Pulau Pinang kan, itu pun saya rasa memang sesuai lah macam apa yang kita kata. So kita kurangkan nama perjalanan daripada tunggu bas banyak-banyak bas ni. Jadi di Iskandar memang ada plan untuk menambah menggunakan ART itu dalam sistem BRT. Di mana ART akan menjadi orang kata yang utama dan disupport dengan oleh feeder bus yang lain lah daripada macam tadi yang Cik Lee kata daripada tempat-tempat lain dan dia jadi feeder lah. So dia amat sesuai lah. Okay. Doktor, ada juga disebut dalam RMK ni yang mana berkaitan dengan penekanan kepada pembangunan infrastruktur pengangkutan dan logistik. Tapi itu kita tak nak sentuh berkaitan. Kita nak sentuh berkaitan dengan penyelenggaraan infrastruktur dan juga pengangkutan serta logistik. Nak membina logistik tu kita tahu memang diperlukan, tapi nak menjaga, nak menyelenggara itu satu hal pula. Kalau kita tengok sekarang ni kita punya kemudahan tu banyak, tapi dari segi kerja penyelenggaraan itu sangat perlahan berlaku. Jadi pandangan doktor, macam mana kita nak memastikan bahawa produk-produk ataupun kemudahan-kemudahan pengangkutan yang disediakan ini mampu menawarkan kemudahan kepada rakyat, dalam masa sama juga boleh menjaga keselamatan sekitar, terutama jalan raya ni? Itulah sekarang ni memang kita tahu kerajaan juga telah menandangi Paris Agreement di mana tahun 2030 kita perlu mengurangkan kadar pencemaran udara. Itulah bila kita nak berubah kepada sekarang macam kenderaan daripada fuel ataupun diesel ataupun inilah petrol kepada elektrik umpamanya, salah satu yang kita rasa adalah orang kata infrastruktur dan juga penyelenggaraan. Itu memang kita telah banyak buat perbincangan bersama-sama pihak seperti Volvo, Scania dan sebagainya. The maintenance, penyelenggaraan itu bagaimana kita nak macam mana kos penyelenggaraan itu sebenarnya lebih mahal kadang-kadang dan tinggi dan kadang-kadang tidak ada peruntukan. Itu yang kadang-kadang bila kita ada isu-isu seperti bas rosak dan sebagainya tidak ada, ataupun kereta api rel rosak dan sebagainya, sebab kos penyelenggaraan ni sangat-sangat tinggi dan kita tidak ada kadang-kadang bajet untuk penyelenggaraan. Satu lagi bukan kenderaan saja. Satu lagi adalah juga jalan. Jalan di mana kadang-kadang kos umpamanya macam kos jalan macam ERT ni sebabkan dia autonomous, dia ada detection, dia kena memang jalan tu kena orang kata smooth ataupun rata dan sebagainya. So dari segi maintenance itu peruntukan untuk menyelenggara itu satu hal pula nak kena fikirkan tu. Tak apa, itu kita biar orang industri fikir. Kita mencari solusi je. Kita nak berehat dulu. Kita nak bersama dengan satu lagi tetamu, tapi kita berehat dulu. Jangan ke mana-mana.
Gerakan baru bermula dengan menoktahkan kemiskinan tegar, menyelesaikan masalah asas prasarana dan keperluan asas rakyat, termasuk perbaiki sekolah dan klinik taib, menjamin bekalan air bersih serta meneraju ekonomi Islam. Dalam bidang menoktahkan kemiskinan tegar, insya-Allah kita akan berhasil menempuh kejayaan yang bermakna sebelum akhir tahun ini. Baik, bersua kembali bersama kami. Masih lagi kita bercakap tentang sistem pengangkutan awam di Malaysia dan tentunya bersama dengan tetamu kita di studio bersama dengan Profesor Madya Dr. Wahidah Ahmad dan juga Profesor Madya Dr. Wan Mazlina. Berbalik kepada Profesor Madya Dr. Wahidah Ahmad sendiri. Okey, bercakap tentang sistem pengangkutan awam di Malaysia. Satu orang kata perkembangan yang baiklah bila kita tahu ada satu lagi rail ataupun cabang sistem pengangkutan yang orang kata canggih satu lagi di Sarawak baru saja dibangunkan. Satu perkembangan yang positif dan bila ada satu pertumbuhan sektor orang kata perkembangan sistem pengangkutan awam ni akan tumbuh lagi orang kata sektor pekerjaan baru khususnya kepada penduduk setempat dan juga kepada bakal graduan nanti yang akan keluar. Mungkin bagaimana Profesor melihat perkara ini, minat terhadap graduan khususnya kepada sektor sistem pengangkutan awam di Malaysia untuk dari sudut pekerjaan bagaimana? Seperti yang diceritakan oleh Prof. Madya Dr. Mazlina tadi, kita ada the new, yang baru. Jadi bermaksud di sini kita masih ada banyak ruang. Mungkin pada ketika ini itu adalah satu yang kita dapat fikirkan, tetapi mungkin dalam masa jangka 5 tahun yang akan datang kita akan ada yang lebih lebih canggih, lebih murah. Jadi sebenarnya daripada situ dapatlah saya katakan peluang pekerjaan itu semestinya dapat diwujudkan kepada pelajar-pelajar ataupun calon-calon yang berminat untuk menceburkan diri dalam bidang pengangkutan ataupun logistik. Selain daripada itu sebenarnya bila pengangkutan ni kalau kita ikutkan daripada zaman dulu-dulu kala lagi walaupun melalui perahu pengangkutan adalah sangat penting kerana dia menjana ekonomi. Jadi secara tidak langsung bila pengangkutan berada di situ pembangunan setempat dapat dijalankan. Jadi bila ada pembangunan setempat terdapatlah berbagai peluang pekerjaan seperti pertumbuhan perniagaan, agensi-agensi, perumahan. Jadi sebenarnya kita bukan melihat hanya direct kesan secara langsung you bekerja di dalam bidang pengangkutan, tetapi mungkin juga untuk mewujudkan sistem-sistem baharu kita memerlukan pakar-pakar yang boleh menjalankan kajian. Kita memerlukan orang-orang yang ada bidang teknikal untuk membuat tadi maintenance, penyelenggaraan yang baik sepanjang penggunaan pengangkutan yang kita sarankan kepada negara. Jadi saya tak nampak ada masalah di situ, cuma kita perlu mengeksplor, kita perlu melihat mendalami apakah lagi sebenarnya peluang-peluang yang ada dari segi pengangkutan, sebab pengangkutan itu bersangkut paut dengan terlampau banyak aktiviti-aktiviti ekonomi. Betul, saya sokong tu dan kita tak tahu apa lagi peluang yang boleh kita terokai di masa depan. Dan sekarang kita nak beralih semua seketika kita punya perhatian kepada tetamu kita yang kini berada di dalam talian, iaitu Engineer Teknologis Dr. Muhammad Safwan Muhammad Arsali selaku pensyarah kanan Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Elektrik Universiti Malaysia Perlis UNIMED. Apa khabar Dr. Safwan? Baik, Alhamdulillah. Baik, terima kasih bersama dengan kita pada pagi ini. Baik Doktor, tadi ada disebut dalam klip video tadi berkaitan dengan nak menjadikan Malaysia sebagai hub pasaran gas asli serantau. Mungkin secara ringkasnya di peringkat awal, boleh Doktor komen sikit? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basically, kalau kita lihat Malaysia ni sebenarnya adalah kalau kita dari segi kelengkapan dan juga dan dan pasaran yang ada di Malaysia, dari segi gas asli ataupun sekarang ni disebutkan juga dalam National Energy Net ataupun koordinator menerangkan tentang gas hidrogen. Saya bila melihat dalam dokumen National Energy Roadmap yang mana Malaysia mendesak kerajaan negeri Sarawak
menyelesaikan pembangunan hub gas hydrogen. Ada 3 plan yang dan 1 plan untuk bukan 2 tadi tu ekspor untuk negara serantau. Yang paling dekat contoh Sarawak untuk mungkin ke Kalimantan dan negara ASEAN yang berdekatan. Dan juga kalau untuk sekarang ni besar di Pengerang sebenarnya diwujud dalam disahkan dalam national foundation ini untuk bekalan hadapan juga untuk tujuan ekspor. Begitu juga Okey, Dr. Sofwan, kita dimaklumkan ada masalah teknikal sikit, tapi tak apa, kita akan kembali pada Dr. Sofwan seketika nanti. Tim kita di belakang akan cuba selesaikan masalah ini. Kita berbalik kepada tetamu kita di studio. Dr. Wan Mazlina. Kita dah bercakap lanjut berkaitan dengan pengangkutan. Tapi dalam masa sama juga, dalam kita nak menjaga kesejahteraan rakyat ni, selain pada gaji, perumahan dan juga tempat tinggal itu menjadi salah satu perkara yang sentiasa merisaukan. Kalau kita tengok penawaran harga rumah sekarang ni amat-amat membimbangkan. Terutamanya di kawasan-kawasan bandar yang dengan tangga gajinya tak setimpal, harga rumah yang mahal. Jadi pandangan doktor, adakah sekarang ini merupakan waktu yang sesuai untuk kontraktor-kontraktor ni membina rumah mampu milik, ataupun lebih baik mereka fokus kepada rumah yang harganya setengah juta, 500,000, 600,000 ke atas untuk mereka capai sasaran mereka? Untuk perumahan, sekarang ini memanglah harga rumah amat orang kata terlalu tinggi, dan itu memang membebankanlah terutamanya pada orang kata graduan-graduan baru yang mencari pekerjaan. Kalau dikirakan harga rumah dulu masa saya habis belajar dulu, masih mampu untuk menyewa rumah 2 tingkat dalam lingkungan harga dalam 700 ke 700 lah, dan 700 bawa 500, 700. Tapi sekarang kita tengok bila kos ini terlalu tinggi, ini menyebabkan kita punya orang kata yang muda-muda ni susah untuk membina keluarga juga. Memang tidak mampu untuk menyewa sebuah rumah untuk membina keluarga kan. Satu lagi juga itulah dengan adanya, kalau boleh kita kalau saya lah dulu saya kita ada rule of golden rule. Kalau dulu di masa saya belajar dulu, dia kata golden rule daripada gaji kasar, kita perlu dalam hanya 30% daripada gaji kasar. Itu golden rule yang saya ajar. 30% untuk diperuntukkan kepada rumah dan 10% untuk pengangkutan. That is the golden rule lah. Tapi sekarang nampak gaya memang tak mampulah mana dapat. Kalau gaji permulaan dalam 2,000 ke 3,000, kalau 30% mana nak dapat rumah yang berharga antara, kalau 30% daripada 3,000 baru 900, tak mampu nak rumah. Dan juga kalau pengangkutan, kalau only 10% sahaja daripada golden rule tu yang kita ambil tu, 10% mana mampu nak beli kalau gaji 3,000, 10% hanya 300 pembayaran bulanan untuk bayar transport ataupun pengangkutan. Tak kisahlah nak beli kereta ke motor ke kan. Jadi 300 bulanan memang tak dapat nak membeli untuk pengaturan. Jadi maybe itu yang kita sarankan kepada kerajaan, mungkin mengawal harga rumah dan juga cara mencarikan insentif untuk mengurangkan kos pengangkutan. Kalau Dr. Wahidah pula, macam mana? Apa komen yang boleh diberikan? Pada saya, kita perlu lihat daripada 2 perspektif di sini. Mungkin 3. Okay. Pertama, kalau kita lihat daripada kontraktor ataupun developer. Kenapa mereka memilih untuk membina rumah-rumah yang lebih mahal berbanding rumah mampu milik? Of course kerana kos sebenarnya. Kos bahan adalah sangat tinggi kerana kebanyakannya sebenarnya diimport. Dia berkait balik dengan kadar tukaran mata wang tadi. Okay, jadi sebenarnya benda ni bukanlah satu benda sahaja yang perlu kita lihat. Kalau kita mampu mengawal kos untuk perumahan, jadi developer ataupun pemaju boleh menawarkan harga yang lebih kompetitif. Tetapi pada saya, kita perlu juga melihat
daripada satu perspektif yang lain seperti yang Dr. Mazlina katakan tadi, daripada kesejahteraan rakyat. Okay, dengan kadar inflasi yang tidak menentu kadang-kadang, kerana inflasi ini bukan sahaja disebabkan oleh faktor dalaman tapi juga faktor luaran, contohnya perang di Ukraine kan. Jadi benda-benda ni kita perlu lihat kerana kita perlu membantu rakyat kita yang memerlukan bantuan. Disebabkan itu saya lihat di dalam RMK 12 terdapat kita ada satu skim rumah mampu milik yang sepatutnya sekiranya dikuatkuasakan seperti yang dirancang, dikatakan seorang hanya layak memiliki satu rumah mampu milik. Jadi efek itu akan dapat dirasai oleh lebih ramai penduduk. Jadi saya nampak di sini kerajaan, rakyat dan juga pemaju ataupun kontraktor perlulah mengembeling tenaga untuk mencapai satu solusi yang kita kata win-win situation, dapat meningkatkan ekonomi negara melalui keuntungan daripada bidang construction ataupun pemaju tadi. Pada masa yang sama rakyat kita tidak tertekan pada harga rumah yang sangat tinggi. Saya pernah dulu pelajar kita buat pembentangan memang harga kos rumah tu 600%. Jadi dia pun tidak boleh nak menurunkan. Jadi kalau dia hanya menawarkan rumah mampu milik, jadi dia tidak boleh untuk survive. Bila tak boleh survive, sebenarnya dia tak memberi keuntungan kepada sesiapa pun, even kepada kita punya rakyat. Jadi kita perlu menjaga semua pihak, tetapi kerajaan perlu campur tangan sebab itu sangat penting untuk memastikan penguatkuasaan tadi. Kalau kita tengok projek-projek melibatkan projek rumah mampu milik di bawah KPKT, banyak sebenarnya melibatkan projek-projek rumah yang mampu milik, tapi hakikatnya ramai pemaju dan juga kontraktor tak mampu untuk membuat projek tersebut, akhirnya menyebabkan projek tersebut terbengkalai. Jadi sebenarnya masalahnya kat siapa? Dekat kerajaan yang tak mengawal selia ataupun dekat pihak kontraktor yang banyak makan tepi? Okey, saya tak akan tujukan kepada satu pihak sahaja di sini. Sekiranya ada masalah, dia mesti ada beberapa pihak yang terlibat di situ. Kerana tanggungjawab kerajaan adalah untuk memantau, menyelia ataupun sebenarnya membantu untuk mengawal kenaikan harga, kemasukan levy untuk kemasukan barang contohnya kan. Dan juga untuk kontraktor. Kadang-kadang bila buat bisnes ni kita kadang-kadang terlampau tamak. Kita nakkan sesuatu yang terlampau tinggi, which is of course melibatkan risiko. Bila dia melibatkan keuntungan yang terlampau tinggi, risiko juga akan tinggi. Itu yang terjadinya rumah yang terbengkalai. Mungkin kerana dia memilih kawasan-kawasan yang tanahnya murah, tetapi sebenarnya di situ tiada pengangkutan. Jadi kos telah dikeluarkan. Mungkin pembeli pun telah membayar melalui pinjaman bank, tetapi rumah itu terbengkalai. Jadi sebenarnya di sini bukan sahaja pembeli yang berasa susah, tetapi sebenarnya company pemaju tu dan juga kerajaan lah, kerana tempat tu telah terbengkalai. Jadi banyak aktiviti ekonomi tidak dapat dijalankan. Jadi sebenarnya kita perlu merancang. Pada saya perancangan yang rapi dan juga campur tangan kerajaan. Saya tekankan lagi, campur tangan kerajaan sangat penting. Perancangan yang rapi dan juga campur tangan kerajaan, itu yang penting. Dan saya rasakan pembelian rumah tak ada masalah kalau mungkin ada sedikit tinggi dan kawasan jauh tapi accessible kawasannya. Macam Dr. Wahidah katakan tadi, sistem pengangkutan dekat, dan itu dalam masa yang sama menggalakkan sebenarnya kita menggunakan pengangkutan awam, dan kita boleh tarik nafas lega lah. Harga rumah dah mahal, tapi kita memudahkan kita untuk bergerak ke sana ke sini dengan sistem pengangkutan yang mudah, dekat dengan kita. Tapi masih lagi ada di antara mereka yang kalau kita tengok sekarang ini penggunaan sistem pengangkutan awam tidak menyeluruh. Kadang-kadang dekat pun kadang tak menggunakan, ataupun apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh pengguna kita, ataupun ada masalah side daripada sistem pengangkutan awam itu sendiri. Itulah Cik Lip, seperti yang kita sebut, kita connectivity tu tidak ada. Kita mungkin ada main, tapi kita tidak ada jarak daripada satu rumah ke satu rumah, ke tempat bus stand ke ataupun kepada station. Dia mengambil masa, dan kalau kita kata macam sekarang ini, I think pihak Rapid Bus juga telah memperkenalkan telah buat POC juga di Shah Alam, Alam Megah, di mana mereka menggunakan bus on demand, di mana pembayaran RM1 macam kita orang kata
e-hailing tu menggunakan bas, dan sekarang dia telah stream down kepada narrow down kepada van, di mana perlu membayar RM1 dan dia akan pakai apps dia untuk ke apa dia boleh panggil, and then dia akan collect lah, orang akan ambil orang and then hantar ke stesen. So itu salah satu usaha ataupun inisiatif pihak Rapid Bus. So Okey, Doktor, jawapan selanjutnya kita simpan dulu. Kita nak bersama kembali dengan Dr. Sofwan yang telah bersedia di dalam talian. Assalamualaikum, Doktor. Okey ke sana? Waalaikumsalam, kata Islam Akif. Okay, mantap, Doktor. Okey, kita nak sambung sikit berkaitan dengan hak pasaran gas LCG Selangor. Tadi Doktor ada menyebut sikit berkaitan dengan nak menjadikan Sarawak sebagai pusat hidrogen, kata silap saya. Mungkin boleh terangkan lebih lanjut secara ringkasnya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kalau melalui National Energy ada dinyatakan untuk menjadikan hidrogen projek, di mana 3 projek bersepadu akan dilakukan sebagai catalyst ataupun pembangkit untuk pasar ini, di mana 3 plant yang akan dipilih, untuk penggunaan domestik dan juga keduanya 2 lagi plan untuk tujuan ekspor. Okey, yang mana ekspor ni insya-Allah akan jadi ekonomi baru kepada Malaysia, peluang pekerjaan dan sebagainya. Saya berpeluang buat di syarikat energi, di mana mereka menggunakan satu untuk hidrogen, penggunaan gas hidrogen ini sebagai fuel atau minyak kepada kenderaan elektrik daripada fuel cell. Okay, kalau sedikit peneranganlah, sekali ini bahan bakarnya adalah hidrogen dan juga hidrogen, di mana asap dia itu ada end product dia ada air. Okey, yang mana ia baik untuk alam sekitar, dan juga sekarang ni dia sedang merokok hidrogen sebagai sumber tenaga baru untuk digunakan. Dan juga begitu kalau kita tengok NETA ini, National Energy Network, yang mana ada kita tahu Singapura sekarang ni memerlukan sumber tenaga baru sebagai elektrik di negara Singapura. Mereka merancang ambil Australia dan Cambodia dan sebagainya, yang mana agak lah sambungannya, tapi Malaysia ni berapa kata jarak dekat dengan Singapura, yang mana berpeluang untuk memasarkan tenaga boleh baru dan juga gas asli yang kita semua ini telah pun tersedia sebenarnya di Malaysia. Cuma apa yang diperlukan adalah mempercepatkan penggunaan baru ini dan juga gas asli. Okay. Baik. Silakan, Syed. Saya difahamkan untuk projek NETR ini fasa pertama telah pun dilancarkan. Kita nak berbalik kepada titik permulaan plan Hala 7 peralihan tenaga negara ni. Saya difahamkan kerajaan suntik 2 bilion dana untuk permulaan facilities ataupun suntikan untuk menggerakkan NETR ini. Pada peringkat awalnya, apa yang perlu sepatutnya difokuskan dengan dana yang ada ni sebenarnya untuk projek NETR pada pandangan Doktor sendiri? Pada pandangan saya adalah pertama, saya rasa pertama dari segi komunikasi, kita perlu fahamkan Malaysia untuk bersedia beralih daripada kita panggil transition yang baru. Transisi ini adalah sekarang Malaysia kebanyakan besarnya bergantung kepada kita panggil fossil fuel ini daripada banyaknya adalah okey. Kerajaan Malaysia juga sebelumnya ada energi dilancarkan pada 2021 menyasarkan 40% menjelang 2035 ini sumber tenaga elektrik diberikan melalui tenaga baru. Okey, adalah melalui fokus adalah pada pembangunan katalis dalam NETR ini juga. Yang baiknya adalah
usaha kerajaan ini disambut oleh beberapa industri. Contohnya paling saya berminat adalah projek pemasangan solar panel di atas rumah yang disambut oleh pihak Sime-Darby Properties, yang mana mereka menyasarkan sebanyak 450 rumah itu dipasang tangki panel sebanyak 10 kilowatt setiap rumah, yang melalui skim sewaan. Nantinya adalah dia integrate. Kalau sebelum ni kita tengok, kalau kita nak pergi rumah, ada kita tulis itu dibekalkan dengan ekor ataupun semi furnish dan bilik. Kali ini siap saya projek ini di Mina dan juga Bukit Raja di Shah Alam. Rumah dibina ini akan siap ada dengan panel 10 kilowatt sebanyak 400. Yang ini penting, dia akan jadi kita sebagai feedback nanti pengguna yang beli ada solar panel juga akan menjadi saya tak langsung ni sebagai duta maksudnya apa kebaikan solar panel sih bila buat. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Sofian atas kesudian bersama dengan kita mengupas lanjut berkaitan dengan teknologi boleh baharu dan salah satu inisiatif daripada NETR. Terima kasih Dr. Safwan. Nanti kita akan cuba bawakan perkembangannya di lain masa, di lain hari, dan kita nak berbalik pada Dr. Wan Mazlina. Okey, tadi ada disebut berkaitan dengan penggunaan ATR yang menggunakan tenaga hidrogen. Saya nak tahu juga, selain daripada ATR ni, tenaga hidrogen ni ataupun gas hidrogen, apa lagi yang boleh kita manfaatkan daripada sektor pengangkutan? Pihak di Sarawak juga, Sarawak Metro juga telah memperkenalkan 2 biji bas hidrogen di sekitar bandar Kuching, dan perkhidmatan yang disediakan adalah percuma buat untuk rakyat di Kuching. Dan selain daripada itu, kereta juga I think dah banyak ada dimasuk dalam pasaran terutamanya macam sekarang ni saya rasa macam Toyota Mirage, dia dah ada masuk di pasaran, di mana saya dalam yang kita baca dia punya kapasiti ataupun performance Toyota Mirage ni boleh mencapai dalam 1 kilogram hidrogen boleh mencapai dalam 500 km dia boleh pergi kan. So itu kelebihan kenderaan hidrogen lah. So tapi macam itulah di Sarawak juga telah menjalankan Petronas dan juga dengan Sarawak Energy, dia mengusahakan petrol stesen sendiri yang dinamakan Petros untuk jadi pump stesen hidrogen lah, stesen fuel hidrogen. Tapi sebenarnya doktor, apa bezanya MRT, LRT dengan ERT ini? Sebab dikatakan kos untuk pembinaan ini lebih murah. Ya, sebab apa? Kalau kita tengok, seumpamanya kalau macam LRT ataupun LRT, kita kena buat infrastruktur. Kita kena buat rel landasan yang special ataupun khas untuk ART, LRT. Tetapi ART ni bergerak seperti biasa, seolah macam articulated bus ataupun bas panjang ataupun tram. Cuma kalau tram kita ada juga masih ada track. Tapi ni ART ni macam biasa, macam tak ada track, macam bas biasa. Dia kalau you nak autonomous, memang you kena buat garisan, dia akan automatic akan detect color detection atas jalan. Ataupun kalau tak nak pun dia boleh bawa dia seperti memandu bas biasa lah. Cuma dia panjang je lah, panjang dia sampai 30 meter sekarang ni untuk 3 gerabak. Dan dia juga boleh, one thing dia yang itulah, jadi murahnya dia tidak ada kos untuk pembinaan landasan. Itu yang murah dan cepat, boleh diguna pakai orang kata immediately lah macam tu kan. Jika pihak kerajaan membenarkan dan juga pihak JKR membenarkan untuk kenderaan tersebut berjalan di atas jalan raya lah. Okey, kita berbalik pada Dr. Wahidah. Tadi perumahan sudah, rumah pun sudah, gaji pun sudah. Salah satu faktor penting untuk kesejahteraan rakyat adalah berkaitan dengan insurans ataupun takaful yang akan melindungi kita sekiranya berlaku apa-apa bencana. Kalau kita lihat sekarang ni banyak insentif ataupun skim takaful madani yang mampu dimiliki dan sebagainya. Kenapa sekarang baru dibuat? Kenapa dulu tak buat? So, maksudnya macam seolah-olah macam sekarang ni
benda tu boleh buat, tapi sebenarnya macam seolah ada pihak yang sengaja tak nak buat. So pandangan doktor macam mana? Okey, satu mungkin dari segi penerima gunaan lah. Okey, kalau dalam research kita panggil acceptance. Kalau dulu-dulu mungkin kita rasa insurans ni tak penting kerana kita ada hospital kerajaan. Ya, tapi sekarang dengan keadaan semasa kita ada population yang semakin meningkat, jadi kos-kos tu semakin tinggi. Jadi keperluan sangat perlu di sini, insurans ataupun takaful. Okey, jadi masalah dia sekarang di sini adalah adakah benda ini adalah satu kos dan beban kepada rakyat. Okay, jadi itulah campur tangan kerajaan yang memperkenalkan skim-skim, contohnya mikro takaful, untuk membantu peniaga-peniaga kecil ataupun penduduk rakyat yang di bawah garis kemiskinan contohnya. Okay, satu lagi yang saya mungkin nak sentuh, one of the agenda ataupun inisiatif yang dimasukkan dalam RMK 12 adalah untuk pekerja yang tidak formal. Pekerja tidak formal ni tiada syarat yang menyatakan anda perlu mencarum untuk perkeso contohnya kan. Okay, tapi kalau kita lihat sekarang sebenarnya perkeso telah ada pun 20 sektor yang menawarkan kepada pekerja yang tidak formal ni, contohnya penjaja, e-hailing, pertanian ataupun yang online business. Banyak sekarang kan online business. Jadi adakah perlu insurans ataupun takaful? Sebenarnya sangat perlu sebab risiko ini kita tak tahu. Okay, kita tak tahu apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Jadi apa yang berlaku di sini dalam RMK 12 kita terapkan supaya garis panduan untuk perlindungan sosial pekerja tidak formal ini lebih komprehensif. Walaupun dah ada, tapi kita perlukan yang lebih komprehensif. Contoh, saya ada buat kajian lah bersama tim dengan Bank Dunia berkaitan dengan pekerja yang tidak formal, dan kajian kami pada masa itu satu Malaysia, tapi saya memfokuskan di Terengganu. Saya nak bagi contoh di Terengganu. Yayasan Pembangunan Keluarga Terengganu, dia ada satu skim yang memberi ataupun menyarankan supaya pekerja-pekerja di bawah skim mereka ada perkeso. Okey, jadi maksudnya dia ada gaji yang tetap. Sebenarnya dia kerja di rumah-rumah orang sahaja. Mungkin sebagai penjaga kanak-kanak, penjaga orang sakit. Kalau diikutkan sebenarnya masih ramailah di Terengganu tu yang kami pergi juga ada satu kumpulan tiada insurans, gaji pun tidak tetap. Jadi bila kita kata skim yang lebih komprehensif, saya maksudkan di sini lihat semula kos dan bebanan rakyat. Sekiranya kita boleh bantu di situ, jadi sebenarnya saya tak rasa rakyat kita akan menolak skim-skim yang sebenarnya memberi benefit ataupun memberi kebaikan kepada mereka. Jadi mana keadaan semasa yang mendesak memerlukan satu inisiatif dan juga langkah segera bagi meringankan beban rakyat. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Wahidan dan juga Dr. Mazlina atas kesudian berkongsi mengenai kupasan kajian separuh penggal RMK 12 berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Wahidan dan juga Dr. Wan Mazlina. Boleh saya satu je, sikit je. Sebab saya sangat berminat dengan ayat ni tapi masalah bahasa Inggeris lah. A developed country is not a place where the poor have cars. Is when the rich use public transportation. Itu Gustav Petro, Mayor of Bogota yang bercakap kan. So itu kita harap satu hari kita akan sampai ke tahap situ di mana kesejahteraan rakyat, di mana bukan saja yang kita mengatakan kita negara yang membangun di mana kita mampu memiliki kereta, tetapi yang rakyat yang kaya mampu menaiki. Itu dia penutup bagi kesejahteraan rakyat dengan satu quote. Public transportation. Dan kita berharap juga kita akan bersua kembali di lain masa. Baik, kita nak berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Baik, betul kembali. Itulah dia pengukuhan jaringan pengangkutan awam yang diutarakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan tadi kita dah bersama dengan dua orang tetamu kita yang mengupas lanjut berkaitan dengan kebolehpasaran gaji progresif, pengangkutan hidrogen dan sebagainya. Dan kini kita nak bercakap mengenai perkara-perkara yang mengangkasakan industri kreatif Malaysia kita. Dan kita ada dua orang tetamu. Silakan Chan, dan tentunya hari ini kita berkesempatan bersama orang lama sebenarnya dalam industri muzik tempatan kita. Kita ada Abang Aris Ariwatan. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesudian pagi ini bersama-sama dengan kami. Dan di hujung sana kita bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Merangkap Setiausaha Kehormat Persatuan
penerbit filem Malaysia PFM, Encik Zahrin Haji Aris. Dan kita tahu Abang Aris Hadiwatan merupakan Presiden Persatuan Pencipta, Pelakon dan juga penerbit muzik Malaysia, 3P Music. Lama sebenarnya tak duduk sebenarnya sama dengan orang muzik ni, orang industri kreatif. Sebenarnya banyak yang harus kita angkat, banyak sebenarnya harus kita teliti ketidakcukupan. Sebenarnya kita nak tahu juga pasti ada wujud hasrat besar daripada mereka ini untuk diutarakan kepada orang yang bukan orang industri. Orang bukan industri kreatif mungkin tak faham, tapi mereka dalam masa sama menerima baik apa saja yang diutarakan. Okey, hari ini mungkin kita tahulah apa hasrat kedua-dua orang industri kreatif kita. Okey, mungkin kita nak mulakan dengan Abang Aris. Saya sebenarnya dah lama tak nampak Abang Aris dekat kaca TV kan. Tapi saya percaya Abang Aris tak sunyi dengan karya-karya hasil seni, sebab kita tahu passion orang lama sebenarnya. Soalan apa, Cik? Soalannya Lama saya mak tu, soalan. Okey, saya nak tahu, nak minta pandangan Abang Aris ni, macam mana Abang Aris melihat perkembangan industri muzik sekarang, transitionnya daripada mungkin back to 5 tahun lepas dan sekarang ni? Okey, ni cakap yang saya sebagai peribadi seorang artis sendirilah. Kata selama 30 tahun. Malaysia ni kalau menang sorak, kampungnya tergadai. Itu hakikat dia yang sebenarnya. Sebab kita terlampau openly, so kita tak ada pengawal seliaan yang orang kata good butter trade. Dua hala. Seharusnya kita ada persefahaman, sebab kita tak boleh stop the globalization of internet, dunia tanpa sepadan. So sekurang-kurangnya kita mesti ada satu konsep, iaitu perniagaan dua hala, which mean whoever in dia akan terima juga. Seharusnya berlaku begitulah, sebab kek itu semakin menguncup sebenarnya. Di mana saya lihat portion kek tu telah mengalir keluar dengan begitu deras sekali. Dan portion yang selebihnya tu yang ada dalam industri muzik, saya tak nak cakap biar tuan ya cakap filem. Portion dia dah terlampau mengecil dan dia tak, dalam sudut kreativiti dia terpaksa bersaing dengan satu produk yang mempunyai production yang lebih baik, yang lebih bermutu. Kita terpaksa bersaing. Dengan contohnya lah, kita nak menzahirkan satu produk kita ni hanya sekadar berkitar dalam negara kita je. Sedangkan produk luar tu dia masuk dengan kos dan kualiti yang lebih baik, terpaksa bersaing kita. Satu. Yang kedua, peranan intermediate ni, which mean yang menghubungkan di antara pengguna dan juga pengeluar ni. Intermediate ni terus terang saya kata kurang patriot. Saya boleh katakan sebab saya ada pada zaman-zaman yang lebih patriotik, lebih bersemangat kemalaysiaannya. Bukan kita ni racist or whatsoever, tapi kita mesti ada spirit of bendera, flag, our flag. Malaysian seharusnya ada. Sebagai contoh, kalau lagu tu diputarkan di radio, sebenarnya kuasa tu letak pada bahagian itu, sama dia nak mendahului komersial ataupun dia nak mendahulukan objektifnya, itu negaranya. Dia seharusnya dia ada. Tetapi kebanyakannya kecundang bila mana mereka tertunduk kepada commercial value, whereby commercial value ni telah pun dipunggah atau telah pun dirindamkan dengan benda-benda dari luar. Jadi kekhawatiran saya di masa akan datang, sikit sebanyak Malaysianize tu akan mengecut. Apalagi bahasa kita akan terus menguncup, dan kita tak akan ada produktif. Saya tak tahu toward the end ke arah mana muzik kita ni ataupun jati diri muzik industri kita ni tidak hilang punca. Sebab suatu masa dulu, sekitar saya boleh namakanlah 90-an, kita masih lagi ada Malaysian product dalam music industry, sehingga negara luar pun mengambil contoh ikon-ikon kita sebagai dia orang punya
kita translator. Sekarang kita bukan lagi translator, kita hanya sekadar follower. Itu yang agak merisaukan. Pengawal seliaan, keluar masuk dan juga konten hak punya royalties dalam negara. Okey, kita nak bersama dengan selaku Setiausaha Kehormat Persatuan Penerbit Filem Malaysia, Encik Zahrin. Berkaitan dengan filem ni, ada setengah pihak, saya yakin dan percaya ramai rakyat Malaysia yang tak nampak behind the scene kesusahan untuk menerbitkan sesebuah filem tu, dan ada setengah pihak yang lebih memilih untuk mengkritik berbanding tengok sendiri filem tu macam mana, apa boleh ditambah baik dan sebagainya. Jadi dari pandangan Cik Zahrin sendiri, sebenarnya dari sudut pemain Persatuan Filem itu sendiri, apa sebenarnya diperlukan untuk menambah baik kualiti mereka? Okey. Dia pertama sekali tanggungjawab Persatuan Penerbit Filem Malaysia ni, atau dengan nama pendek dia PFM ni, kita menggalakkan pelaburan dalam penerbitan filem ataupun TV program kandungan yang terlibat dengan skrin lah. So jadi 90% daripada kutipan box office di pasaran sekarang ni disumbangkan melalui ahli-ahli Persatuan Penerbit Filem Malaysia lah. Itu kita punya tanggungjawab sebagai stakeholder of the industry dalam industri perfilman. So tiap tahun kita mengeluarkan lebih kurang dalam 60 ataupun 65 tajuk satu tahun. Tapi yang berjayanya maklumlah kurang daripada 10 setiap tahun. So jadi ini adalah satu proses yang kita masih cuba buat penambahbaikan, bukan saja dari Persatuan Penerbit Filem dan juga melalui agensi-agensi kerajaan yang lain yang turut membantu memberi sumbangan untuk memperbaiki, penambahbaikan mutu pengeluaran kualiti filem di Malaysia. So kita sekarang ni dalam progres jugalah. Tapi kalau nak dikatakan filem Malaysia ni dikritik, itu biasa. Tapi ada juga filem-filem kita yang berjaya dalam kutipan box office dan lebih berjaya daripada kutipan box office di filem-filem Hollywood. Ya, seperti Polis Evo 3 dan sebagainya baru-baru ni semua kan. Ada yang bagus-bagus, yang ada yang tak bagus lah. So kita tak boleh expect semua filem yang dikeluarkan semua filem tu bagus. Maksud dia 60 ke 65 filem yang dikeluarkan setahun tu semua akan mendapat sambutan. Itu tidak mungkin akan terjadi lah. Di mana-mana negara, mana-mana pun perkara itu tak akan terjadi lah. Dia filem adalah satu benda yang subjektif kan, dan satu perniagaan yang high risk high return. Dia kalau dia jadi, kalau dia tak jadi, dia langsung tak jadilah. So jadi penerbit-penerbit kita ni masih lagi dalam usaha, dan ada sedikit juga bantuan daripada kerajaan melalui dana-dana kerajaan yang ada sedikit meringankan beban untuk para penerbit filem-filem tempatan. Dalam masa yang sama juga kita dalam usahalah memohon kerajaan merubah dasar-dasar yang bertindih, dasar-dasar kerajaan yang perlu dibuat penambahbaikan untuk membangunkan lagi dengan lebih mudah ekonomi yang melibatkan industri perfilman. Pandangan daripada Cik Zahrin sendiri, macam mana dengan sikap setengah pihak ataupun produser yang minta dana daripada finans dan sebagainya, tetapi bila dapat duit tu tak digunakan sebaiknya untuk pembinaan filem, ataupun hilang begitu sahaja, dan lagi teruk malah tak bayar pun balik royalty ataupun pinjaman yang diberikan. So macam mana pandangan Cik Zahrin sendiri? Dia tanggungjawab sebagai penerima dana ni sudah tentulah dia perlu jujur yang pertama jujur, dan kerana duit yang diterima itu adalah taxpayer money so yang telah diguna pakai, dan diberi peluang kepada penerima dana tu untuk mengeluarkan satu produk yang berkualiti. Tapi ada juga yang telah menerima tapi dia punya production value tu tidak mencapai ke tahap mana yang seperti yang dijanjikan. Biasanya kita akan mohon dana ni melalui Finas lah. Melalui Finas, dan masa permohonan dana ni penerbit-penerbit ni akan menceritakan seperti bulan dan bintang. So bila dah dapat tu nanti dia ada pelbagai masalah yang dia hadapi lah. So jadi perkara ni tak sepatutnya berlaku. Dan saya juga pernah berbincang dengan pihak kementerian dan juga Finas. Sewajarnya lah yang mana yang tidak menepati dalam perjanjian
sebagai penerima benar harus diambil tindakan undang-undang dan sebagainya. Okey, kita tahu filem dengan muzik sentiasa saling memerlukan. Seperti yang Abang Haris katakan tadi, sekarang ni kita tahu lebih kepada commercial value tu diangkat, commercial value music tu lebih diangkat. Orang kata identiti lagu-lagu patriotik itu semakin berkurangan dan menghilang. Tapi kita kena akui peralihan zaman, evolusi muzik itu sendiri perlu ada mengikut peralihan zaman, dan perlu tak evolusi ni, orang kata kita perlu ikut tak evolusi ataupun trend muzik sekarang untuk membawa muzik kita ke peringkat lebih tinggi? Okey, kefahaman tentang definition patriot tu sendiri sebenarnya kita kena kupas sekupas-kupasnya. Kalau kita sebut lagu patriot, kita akan terbayang demi negara kan. Sedangkan Born in the USA is a rock version di Amerika. So kita kena faham dia bukan diwarnakan dengan structure music begitu sebenarnya. Dia sebenarnya spirit tu berada dalam lirik tu. Lirik tu sendiri. Lirik tu sendiri yang melahirkan patriot, semangat tu. Cuma kita digambarkan music patriot tu mesti begitu, dan penyanyi dia sahabat saya Roy, contoh dulu. Itu satu definition yang perlu dijelaskan. Dan mereka yang lebih arif tentang lyrics ni sebenarnya, kita dah terlampau banyak kala music commenter ramai, music arranger, composer ramai, tetapi penanisa lyrics ni kita masih sampai hari inilah masih kurang. Sedangkan sebenarnya lirik tu yang mendahului penceritaan tu. Itu satu. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya evolusi. Sebenarnya benda tu boleh berlaku in between times to time. Sama ada dia nak pergi dalam bentuk commercial needs ataupun dia bentuk translator pun boleh berlaku. Sebab benda kreatif buat kata Syed Zahri ni, America call it busted business. America call it because dalam music ataupun dalam filem dia boleh jadi jutawan esoknya dengan pelaburan tu, ataupun sebaliknya dia boleh berlaku. Cuma seperkara lagi, kalau boleh saya nak tambah, kalau boleh bagilah kami ni ada bapa sebenarnya. Kami ni tak ada bapa. Saya anak yang kehilangan bapa. Anak yang tercari-cari bapaknya. Sebab saya ingat peristiwa ni berlaku tahun 90-an, ketika tu tahun 96. Saya bersama Papita bawa diri jumpa Tok Mat arwah. Tok Mat kata bukan bawah payung kementeriannya, maksudnya Kementerian Penerangan. Pergi ke KPD SNK, iaitu Datuk Seri Megat Junid arwah juga. Dia kata pun bukan. Pergi kepada satu masa tu KPD SNK, dan kami pergi, kami tanya. Dia kata okey, kami berada di dalam dua ketika itu. Sekarang dah banyak lah. Kita ada multimedia, kita ada KPD SNK, kita ada satu lagi cyber komunikasi, MCMC. So ada tiga yang tangan kami diikat di situ, whereby kami tak ada sesuatu yang orang kata menjurus kepada apa yang perlu kami buat. Kalau orang kata engineer tu masih terikat kepada Jabatan Sejarah Hadir demi wapak, kami tak ada. Bila tak ada, sistem tu akan jadi tersangkut, hiccup. Di sini implementation dia sangkut di sini, di sini implementation dia sangkut di sini. Tetapi penguatkuasaan kerja tu ada pada kami. Kami terpaksa akur. Saya rasalah music industry di Malaysia ni dia lebih sikit kot menjana daripada filem, saya rasa. Sebab apa? Secara logik kita fikirlah kan. Kalau kita boleh ambil satu, ni bukan nak underestimate tak. Ni logiknya yang kita umum harus ingat dan tahu. Okey? Kekerapan tuan melihat filem di Malaysia. Contoh satu filem yang orang tuan minat Malaysia. Apa filem? Nama kan? Kekerapan menonton ke macam mana? Ya, kekerapan menonton. Katalah cerita apa? Satu cerita. Satu cerita lah. Pascal. Bukan Pascal lah. Berapa kali tengok Pascal? Sekali je kot. Paling 3 kali lah. Paling common lah. Tapi kalau lagu saya ataupun lagu baru sekarang timbul, berapa kekerapan dia? Kalau sedap memang nak dengar selalu. Jadi kekerapan tu sebenarnya menjana pendapatan. Dan seharusnya dia dilihat, dia satu sektor yang progres. Semasa kita bercakap ni pun dia sedang menjana pendapatan.
terutama kepada negara. Tetapi yang saya agak muskil, kita tidak mengupas pengawal seliaan penggunaan tu satu dalam lebih telus, dan yang kedua hak dia tu tidak dijaga selia dengan itulah betul. Sebenarnya kita kesian sebenarnya tak ada apa-apa. Itu yang sebenarnya kerajaan cuba selesaikan untuk mewujudkan Akta Muzik. Banyak sekejap dah, lagi kita akan bercakap tentang itu. Banyak Kita sambung kumpulan kejap kerajaan lagi. dah berjanji. Okey, Dah tak dapat apa. simpan dalam baris, simpan dulu. Okey. Kita berehat Kita seketika, berehat jangan ke seketika. mana-mana. Baik, bertemu kembali, masih lagi bercakap topik mengangkasa industri kreatif Malaysia dan juga mencari bapa muzik yang hilang. Berkata Abang Arissa Adewatan. Okey. Bukan hilang sebenarnya. Tak ada tempat tak jumpa mengadu. langsung daripada dulu. Okey. Ini bawah sikit pada gelandangan lah. Alah, hai sedihnya kesiannya. dengar. Okey, seperti yang saya katakan tadi, baru-baru ini ada pengumuman oleh Menteri Komunikasi dan juga Digital, YB Fahmi Fazil, ada menyatakan dalam jangka masa 2 tahun akan datang akan wujud Akta Muzik. Saya tak berapa faham sangat tentang Akta Muzik ni. Mungkin nak minta sedikit pandangan daripada Abang Aris ni. Kalau wujudnya Akta Muzik ini, adakah ia memberi gambaran yang positif untuk jaminan kebajikan kepada penggiat muzik itu sendiri? Saya umpamakanlah, sebab apa ini cakap kan. Saya umpamakan saya beli sebuah rumah di Kuala Lumpur. Okey, master plan dia tahun 96 macam-macam ada. Dia ada swimming pool, dia ada extra, dia ada pool yang besar. Saya tinggal di situ sekarang tahun 2024. Which mean dah bertahun. Sampai hari ni swimming pool tu tak wujud. Tapi tanah tu ada. Okey, sama ada perancangan tu berlaku atau tidak. Perancangan pengubalan akta telah berlaku tahun 90-an. Satu tentang dasar polisi itu saya setuju. Tetapi dua perkara yang mustahak. Implementation dia, pelaksanaan dia, dan enforcement dia. Dan dua perkara ini, even though kita melaksanakan dengan terbaik sekalipun, kita masih berdepan dengan satu. Dalam music atau film industri, kita memerlukan sensasi dan populariti, iaitu dia tak statik. Kadang-kadang contoh, saya bagi contoh, kalau produk tu baik sekalipun, tetapi dia datang dalam keadaan tidak sesuai masanya, mana ada satu projek filem ataupun lagu yang lebih baik, mungkin dia kalah di situ. Jadi dia terlampau kompleks. Dalam arti kata lain, Piramli sebutlah, lain suruh buat, lain kau buat, macam mana jadi seniman, itulah nasib. Itu dia ada berlaku dalam dunia kreativiti. Tetapi yang lebih penting sekali, kita memahami Malaysia ini terlalu kecil untuk kita berniaga di dalam kita. Seharusnya kita memikirkan tentang bagaimana kita nak mengeksport ataupun memasarkan produk kita ni lebih luas. Sama ada muzik, saya rasa kalau filem pun dapat dibuat two way of perniagaan. Contoh negara jiran kita, kalau negara filem dia boleh masuk negara kita, kenapa filem kita tak boleh masuk negara dia? Jadi penguatkuasaan harus berlaku, dan juga good business. Saya tidak bermaksud yang produk luar tak boleh masuk. Boleh, tapi mesti dikawal selia. Sebab seperkara lagi saya nak berkongsi, saya lebih suka negara yang membangun dengan value yang baik daripada kita mengejar pembangunan yang hilang value-nya. Sebagai contoh, negara Korea berdepan dengan masalah nilai sosial, nilai value yang merudum. Walaupun negara itu hebat, berbanding dengan negara Jepun yang orang kata apa, masih ada lagi value. Kita boleh kata orang tertinggal beg atas meja pun tak hilang. Saya rasa sesuatu tu perlu fikirkan, bukan semata-mata bangunan ataupun pembangunan ataupun ekonomi yang cemerlang, tetapi hilang value, nilai sosial itu. Okey, menyebut berkaitan value, Encik Zahrin. Kita tahu apabila sesuatu movie ataupun sesuatu filem yang dibuat ingin menyampaikan satu value, sangat susah untuk diinterpretasi oleh masyarakat di sekitar. Dan dalam masa sama juga kita nak menembusi pasaran luar tu pun satu hal juga. Jadi macam mana pemain penggiat filem ini nak
orang kata tu tunjukkan value-value yang diberikan tu, itu value kita kepada dunia luar, dan juga dalam masa sama menembusi pasaran-pasaran luar. Paling dekat kita kata Indonesia lah paling senang untuk kita tembusi pasaran filem ni. Dia saya pertama sekali saya memang setujulah industri muzik ni patutnya memang ada bapak lah. Kesian juga kan daripada dah lama dah tu. Sama juga dia tidak macam filem kita ada Finas dan pada tahun kita PFM sendiri wujud pada tahun 1979 dan masa tu kita mohon kepada kerajaan untuk mewujudkan Finas sebagai tahun 1981 sebagai facilitator kepada industri dan wujudnya Akta 244 Finas. So maksudnya segala pembangunan filem di bawah Akta 244. Dan juga ada juga terlibat sikit lah dengan lembaga penerusan filem. So balik kepada nilai value tadi kan. Value tu sebenarnya dalam masa yang sama industri ni kita ada garis panduan yang telah dikeluarkan oleh lembaga penerusan filem. So that's why you boleh nampak ada classified kategori macam mana 18 ke 13 dan sebagainya. So in term of penyampaian itu terbuka kepada untuk yang disampaikan kepada penonton itu adalah kreativiti masing-masing. So jadi saya bagi satu contoh. Kadang-kadang ada juga yang tersasar seperti filem yang diharamkan sebagai filem Mentega Terbang maksud tu tidak ikut prosedur langsung dan mewujudkan satu kandungan yang begitu dan ditayang di OTT dan apabila sensitif dan benda tu terpaksa diturunkan dan sebagainya. Ada juga yang melanggar lah sedangkan mereka tahu ada dia punya garis panduan dan sebagainya. Jadi in term of daripada segi penyampaian filem kepada masyarakat, benda ni sama juga diguna pakai oleh Hitler zaman dulu. Dia menyampaikan propaganda tu melalui filem. So melalui gambaran-gambaran sebegini ni lah yang disampaikan dan tersirat dan tersurat di dalam satu kandungan filem tu. So jadi ini tertakluk kepada pengarahan yang bagaimana dan pengarah apa yang dia nak disampaikan dan dalam bentuk dalam naskah karya sebuah filem tu. Pandangan Cik Zahir sikit, sekarang ni ada lagi tak movie ataupun filem yang boleh dibuat setaraf dengan filem yang dilahirkan ataupun dicipta oleh Tan Sri P. Ramlee? Sebab value-nya itu sampai sekarang kita boleh tengok masih boleh disampaikan related. Tapi sekarang ni kita tengok macam kurang filem-filem sebegitu. Jadi macam mana pandangan? Dia sebenarnya kita ada buat kajian sebelum penerbit ni menerbitkan sebuah karya. Kita ada buat kajian penonton dan sebagainya. Apa yang penonton sekarang, apa yang dia suka. Dan kalau kita tengok cerita-cerita P. Ramlee yang sebelum-sebelum ni memang pada zaman ketika itu value yang dikemukakan dalam keadaan yang semasa dan benda tu adalah benar-benar wujud. So jadi penerimaan tu lebih dekat. Tapi apabila kajian dibuat sekarang ni, especially tayangan-tayangan di pawagam dan kita melihat penonton ni lebih suka kepada filem aksi ya, dan filem-filem yang filem seram. So dia ada experience dekat dalam pawagam tu sendirilah dan dia merasakan dia betul-betul dekat dengan sebuah karya filem tu sendirilah. Jadi mana value-nya tu bertukar. Dan kita pun tengok dia punya cara pembikinan dulu agak perlahan. Sekarang ni semua fast cut, laju dan sebagainya kan. So trend yang bertukar. So jadi matlamat yang paling penting sekali dalam filem ni adalah meraih pendapatan. So jadi apabila filem ni ditayangkan secara tak langsung, kerajaan juga memperolehi pendapatan melalui cukai hiburan, 25% cukai hiburan agak cukai hiburan yang tertinggi di dunia juga. So jadi kalau ikut statistik yang lepas sebelum PKP, lebih kurang dalam 200 juta setahun dikontributkan balik kepada kerajaan melalui kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. So nilai-nilai beginilah yang patutnya dikumpulkan semula dan bangunkan balik industri filem ni kan untuk lebih maju daripada sekarang dah. Itu side orang filem. Kita nak tanya yang terakhir daripada Abang Haris sendiri. Kita tahu kerajaan
setiap tahun akan keluarkan ialah tahun dan mungkin ikut bajet juga kan, bajet belanjawan setiap tahun, dana ataupun geran dikeluarkan kepada semua penggiat khususnya penggiat filem dan juga ahli muzik itu sendiri dalam buat konsert, buat event dan sebagainya. Apa lagi yang perlu ditambah baik ataupun ketidakcukupan dari pihak artis ataupun penyanyi sendiri dalam membantu dalam keadaan orang kata memerlukan, mendesak untuk membantu kebajikan penyanyi itu sendiri, artis kita dalam kelangsungan hidup. Soalan tu boleh ingatkan saya selepas ni. Saya nak tambah sikit tadi yang Tuan sebut tadi, sebab saya pun suka tengok filem Melayu. Yang Tuan maksudkan tadi tentang khasiat filem P. Ramlee. Khasiat. Sebenarnya saya tengok filem Pascal, saya tengok Malban. Khasiat tu ada dalam tu, iaitu di mana kita memecah propaganda apa tu Black Hawk Down yang claim kata dia orang kan, wahal kita punya squad yang menyelamatkan, dan ada konflik di dalam tu yang mengatakan kita tak paksa berperang dengan Islam sendiri sedangkan kita negara Islam. Situ berlaku sedikit khasiat itulah bagi kefahaman sejarah kepada penonton. Saya sebagai penonton, saya terasa impak tu. Kalau boleh filem ditambah-tambah lagi, sebab selain daripada action movie, selain daripada sensasi, saya rasa pengisian yang sedikit tu perlu supaya orang mula mengenal sejarah dan tahu asal usulnya. Kita tengok Mat Kilau bagaimana. Saya rasa ada dalam filem Malaysia. Saya rasa tentang talent, tentang production, tentang kreativiti artis filem ataupun muzik Malaysia, saya tak nafikan. Kita antara yang terbaik. Dulu pernah jadi antara yang terbaik. Jadi kita tak ada masalah tentang production, tentang productivity. Cuma kita memerlukan yang tadi, for sure kita perlukan bantuan untuk membajanya ataupun menggembur tanahnya. Tetapi kita kena perlu tahu satu, selepas dituai, di mana nak dipasarkan. Kalau kita masih lagi berkitar di sekeliling 14 negeri kita ni, saya kata kita tak boleh mengembang. Sebab saya kata tadi, kita perlu pecah dan keluar. Dan cara yang terbaik adalah senang saja, kalau mana yang luar kena terima. Satu. Dan yang kedua, ujungnya sebelum saya tutup, saya muzik menyediakan makanan jiwa. Makanan jiwa kepada generasi yang tahun 90-an, zaman saya. So makanan tu, liris tu telah didigest walaupun di bawah subconscious mind, di bawah sedar. Kita tahu makanan yang fizikal kan, sedangkan filem dan juga muzik adalah makanan rohani kita yang membentuk generasi untuk yang kita kata sekarang berusia 30 tahun sehingga 50 tahun. Di mana kita lihat generasi umur 30 sampai ke 50 ini mampu untuk survive, mampu untuk bangun survival dengan baru ni serangan COVID. Saya khawatir bila muzik ataupun filem yang dihidangkan sekitar tahun 2020 sehingga ke 2030 yang terlampau memberi banyak makanan ringan kepada jiwa-jiwa penonton ni, saya khawatir menjelang tahun 2030 kita membentuk satu generasi yang kurang survival, kurang jati diri. Dan sebab apa? Government harus sedar perkara ini, bukan memandang hanya sekadar dollar and cent. Sebab saya kata tadi, kita mesti faham juga kami menyediakan makanan jiwa kepada rakyat Malaysia. So kesannya bukan dilihat sekarang tapi juga di masa akan datang. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Abang Haris Sawatan juga Encik Zahrin atas perkongsian kita mengenai mengangkasa industri kreatif Malaysia. Dan kita tahu kesannya nanti apabila masyarakat yang dilahirkan generasinya tidak mampu survive, akan berlahirnya generasi-generasi daripada burn out. Kita nak cakap burn out sekejap lagi, tapi kita berehat seketika, jangan ke mana-mana.
Ya, bersua kembali kita. Saya suka petik kata-kata orang lama kita tadi, Abang Aris Hariwatan. Dia kata bila kita dihidangkan dengan makanan jiwa yang ringan untuk jangka masa yang panjang, ia mungkin akan menjejaskan kesihatan mental kita. Betul-betul. Dan masa sama juga dengan tekanan kerja dan juga tekanan hidup yang kita hadapi sekarang ni, memungkinkan lebih ramai rakyat Malaysia menghadapi masalah mental yang kita tak nampak kesan dia, tetapi kita rasa apa yang dilalui itu. Dan kita nak bercakap berkaitan dengan kesihatan mental yang turut dibentangkan dalam kajian seperpenggal RMK12. Bersama dengan kita di studio hari ini, kita ada Pegawai Psikologi Kanan Bahagian Kaunseling Universiti Putra Malaysia UPM, iaitu Puan Kamaria Abdul Rasul. Apa khabar Puan? Baik, Alhamdulillah. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey Puan, secara asasnya kita nak faham dulu apa maksud burnout ni sebenarnya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Burnout ni sebenarnya adalah satu, kalau kita nak mudah faham, burnout adalah satu keadaan kelesuan. Okey. Kalau saya suka gunakan analogi. Kalau misal kata kita ada span, kita rendam span tersebut, dia mula-mula span tu dia boleh menyerapkan air kan, menyerap, lama-lama dia dah tak boleh nak menyerap dah, dia tak boleh nak menampung dah. Ya, dia dah terlalu tumpat. Jadi sama juga dengan diri kita. Kalau kita dah menghadapi tekanan dalam satu tempoh yang tertentu, akan menyebabkan kita menghadapi burnout. Kalau ikut kajian, sebenarnya burnout ni banyak dilakukan kajian asalnya untuk suasana ataupun keadaan kerja lah. Tapi sebenarnya burnout ni pun juga boleh berlaku dalam pada golongan pelajar, burnout akademik, pensyarah. Boleh berlaku pada si rumah, apabila dia terlalu tertekan dan sebagainya, dan satu tempoh yang lama. Okey. Baik, kalau kita cakap pasal burnout ni, seperti yang Puan Kamaria katakan tadi, ia merupakan sifat kelusuan, maknanya kepenatan yang melibatkan kesihatan mental itu sendiri. Okey, mungkin sedikitlah pandangan daripada Puan Kamaria sendiri. Kita nak tengok statistik ataupun peratusan rakyat Malaysia yang berdepan dengan masalah kesihatan mental ni secara umumnya bagaimana? Adakah membimbangkan ataupun bagaimana? Okey, sebenarnya keadaan kesihatan mental rakyat Malaysia ni sebenarnya berada pada tahap yang membimbangkan. Oleh sebab itu kita lihat yang baru-baru ni Yang Berhormat dan Menteri kita telah mengumumkan inisiatif dan insentif yang nak dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Sebab kita kalau di Malaysia ni isu berkaitan dengan kesihatan mental selalunya data dia datang daripada Kementerian KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. So dan dalam tempoh dia tak buat tiap-tiap tahun, tapi dia buat kajian, nama kajian tu Tinjauan Kesihatan dan Mobiliti Kebangsaan. Antara data yang ada yang agak baru adalah tahun 2019. Okey. Jadi antara kalau dalam kajian tersebut dia mendapati bahawa gangguan kesihatan mental, kalau macam kata kanak-kanak yang umur 5 hingga 9 tahun ni, maksudnya dalam 20 orang ada seorang yang ada masalah kesihatan mental. Jadi itu agak merisaukan. Katalah kita satu floor ni ada 20 orang, seorang ada satu anak, salah seorang pada anak mereka tu ada risiko tu menghadapi, atau kita panggil prevalence lah. Kalau dari remaja pula antara 10 hingga 19 tahun umur tu, 1 daripada 8. Bermaksud remaja lebih ramai. Tadi 1 daripada 20, ini 1 daripada 8. Kalau kita bariskan 8, seorang ada masalah tu. Dan data ni juga kalau kita tengok dekat sekolah-sekolah, tapi sebab data ni tak terhimpun semua sekali dengan komprehensif, kalau di sekolah-sekolah, guru-guru bimbingan kaunseling sekolah pun mereka buat saringan minda sihat. Daripada situ mereka dapat mengesan remaja-remaja kita yang menghadapi tanda-tanda stres yang tinggi, depresi ataupun kemurungan dan juga anxiety ataupun kebimbangan. Dan sebenarnya kalau hasil perkongsian sahabat-sahabat saya di sekolah dan sebagainya pun, sebenarnya keadaan itu sangat membimbangkan. Tambah-tambah pula kerana sekarang ni remaja banyak terdedah kepada media sosial. Banyak terdedah, apabila ada media sosial mereka akan banyak membandingkan diri dia, melihat FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan zaman dan sebagainya. Jadi mereka akan ikut, dan sekiranya mereka memilih ikon yang salah ataupun panduan yang salah, jadi dia akan mudah untuk
tertarik untuk melakukan perkara yang tidak baik. Contoh, saya boleh kongsikan sedikit tentang remaja. Mereka ada satu trend. Satu trend tu nama dia barcode. Pernah dengar? Barcode. Okey, tak pernah dengar. So trend barcode tu, dengan izin lah, saya kongsikan dekat sini. Gurisan-gurisan di tangan tu, mencederakan diri sendiri tu. Jadi mereka gunakan istilah barcode. Kau berani? Aku ada barcode. Remaja lagi kan? Ada. Okey. Sebenarnya Kak Puan, sampai remaja, sampai dewasa sebenarnya. kalau dulu kita tak ada sangat media sosial ni, kita lebih banyak kepada TV dan sebagainya. So masalah mental tu tak sangat. Kalau kita balik sekolah, kita ada hiburan seperti kartun dan sebagainya. Tapi kenapa sekarang ni masalah kesihatan mental boleh luasa? Bukan saja berlaku di kalangan orang dewasa, tetapi juga kanak-kanak sendiri dah mula ada masalah kesihatan mental ni. Jadi apa sebenarnya punca dia? Dia sebenarnya kan salah satu sebab perubahan gaya hidup dan tekanan. Apabila ibu bapa ada tekanan dari segi kerja, mungkin ada ibu bapa yang terpaksa bekerja 2 kerja. Pagi dan malam buat Grab pula contohnya. Jadi mereka tak cukup masa nak membimbing dengan anak-anak. Dan juga sebenarnya dari satu segi yang lainnya agak positif, kalau dulu kesedaran mengenai kesihatan mental tu agak kurang. Kita kata agak kurang. Jadi orang nak disclose diri dia ada masalah kesihatan mental, dia takut nak beritahu dia ada depression. Dia takut sebab nanti orang akan judge dia. Tapi sekarang ni bila kita dah banyak memperkatakan, banyak dekat media pun sebenarnya ada bagusnya memberi kesedaran. Jadi orang dah mula cakap, oh sebenarnya tak apa aku cakap aku ada depression dan sebagainya. Ada kumpulan sokongan. Cumanya yang bahayanya kalau dari segi remaja ataupun dewasa pun, yang bahayanya kalau macam kata dia buat diagnosis sendiri. Dia kata, aku depressed lah. Sebenarnya dia stres je. Tapi dia gunakan perkataan tu. Oh, depressed sangat kan. Sebab ayah dia tak bagi tengok wayang. Semata-mata. Okey, kalau burnout ni kita tahu, kita boleh nampak secara zahirnya dari raut wajah, dia kelesuan, dia kepenatan, dia akan menjadi tekanan. Tapi kalau orang yang mengalami masalah mental ni, kadang-kadang macam Izu katakan tadi, kita tak boleh nak nampak secara zahirnya, dia ada masalah sebenarnya dalaman kan. Bagaimana kita nak mengenal pasti seseorang tu ada masalah kesihatan mental sebenarnya? So sebenarnya kalau kita ambil balik yang burnout tadi, sebenarnya dia ada 3 tanda. Satu tanda fizikal, dia ada tanda awal, tanda lanjutan. Tanda awal tu selalunya dia macam mudah penat, mudah terganggu, letih lah. Balik kerja letih, nak pergi kerja pun letih, rasa macam kena seret je beg ni pergi kerja kan. Itu dah tanda-tanda dia. So peringkat seterusnya dia ada peringkat emosi, peringkat fizikal dan tingkah laku. So kalau misal kata yang peringkat emosi ni boleh jadi macam dia mudah terganggu, bising sikit, tak fokus kan, mudah marah, mudah tersinggung dan sebagainya. Kalau dari segi fizikal, selain pada keletihan, seseorang ni akan ada dia mudah sakit. So dia banyaklah MC. Bila dia banyak MC, banyaklah kerja dia tak tangguh. So nampak dia berentetan antara satu sama lain. Dan kalau misal kata dari segi tanda-tanda yang pengkaji, kalau kita nak bandingkan antara dua ni, orang ni ada masalah kesihatan mental ke ataupun ada burnout. Ada orang dia ada burnout tapi dia tak sampai ke masalah yang lebih lanjut, depression. Tapi ada orang dia sampai takat burnout, tapi kalau dapat intervensi yang sesuai, rawatan, pertolongan yang sesuai, dia boleh keluar daripada situasi tersebut. Contohnya, kalau misal kata burnout ni, kalau kita nak kesan seseorang tu, dari segi psikologi kita boleh jawab lah soal selidik. Kalaunya kita konsult, biarlah psikologis yang bagi, kaunselor yang bagi ataupun psikiatris yang bagi. Nama dia inventory burnout maslash. So dalam inventory burnout maslash ni ada keletihan emosi, nak ukur seseorang tu ada keletihan emosi ke, depersonalisasi, maksudnya tak kisahlah, tak nak ambil berat lah, lantaklah apa semua. Dia tak nak attach diri dia dengan organisasi tempat dia bekerja dan sebagainya. Dan pencapaian peribadi yang menurun. So kalau misal kata orang yang ada burnout ni, dia akan rasa macam dia rasa dia dah tak boleh nak capai apa yang sepatutnya dia capai, ataupun pencapaian dia dulu, ataupun apa yang orang harapkan daripada dia. Ini untuk burnout. So untuk yang kesihatan mental pula, untuk kesihatan mental selalunya di Malaysia, doktor-doktor akan gunakan, psikologis, kaunselor akan gunakan DAS, depression, anxiety,
stres skill. Itu kalau dekat klinik untuk nak tengok sama ada seseorang tu ada simptom depresi, anxiety ataupun stres. Dan kalau misal kata dan dia ni ada pengkurang masa 2 minggu ke, sebulan ke, dan kalau misal kata ada tanda awal, kita akan ada pula skala lain, borang lain, soal sidik lain, kita nak double check betul tak dia ni, betul ada depression. So depression ke dan sebagainya, masalah isu kesihatan mental tak boleh diagnosis sendiri, perlu dapatkan khidmat pakar untuk nak bantu. Adakah burnout ni dia bersifat sementara sahaja, jangka pendek sahaja, dan boleh tak kita heal burnout ni dengan cara yang cepat? Bagaimana? Okey, burnout ni boleh heal kalau misal kata ada support daripada orang dekat sekeliling. Kalau ada orang kata dia nak pergi bercuti lah, healing dan sebagainya, itu bagus, boleh je. Tapi adakah selepas dia balik nanti kerja tu masih ada? So masih jadi kalau dia pergi cuti pun dia tak healing, dia risau kan, kerja aku, alamak kerja aku dan sebagainya. Bagi saya, kalau misal kata orang yang ada burnout ni, dia kena beritahu dekat majikan dia, saya dah tak mampu dah nak buat benda ni, saya bukan nak mengada ke apa ke, dan majikan yang prihatin pun okey, apa yang you tak boleh. So bila dia dapat kerja yang tak boleh tu, kita asingkan, kita agihkan kerja tu, dan mungkin bagi dia off duty dulu untuk beberapa masa, tempoh masa, mungkin beberapa hari, untuk dia betul-betul rest. Kalau misal kata kalau dekat luar negara, apa yang mereka praktis kan, dia bagi you pergi kerja, dia pergi cuti, you jangan siapa-siapa email dia, jangan siapa-siapa buat apa-apa dekat kacau dia apa semua, dia betul-betul bercuti. Macam tu. Tapi dalam masa sama juga, kalau contoh dia pergi bercuti, bos kata tak payah kerja ke, orang lain buat, tapi masalah nanti orang lain pula depress, ada kesihatan mental. So macam mana cycle tu nanti? Dia sebenarnya kalau kita ada dekat tempat kerja kita ni ada budaya yang sihat lah, kita tengok sentiasa check apa semua kan. Sebenarnya semua orang ada masalah dan tekanan yang sama, cuma keupayaan untuk nak menangani itu berbeza. Dan kalau misal kata majikan nak relief staff ni daripada burnout case kan, tak perlulah sampai beritahu dekat rakan, dia ni burnout, lepas tu kita kena ambil lah kerja dia, bagi dia rehat. So benda ni akan menimbulkan cemburu, rasa emosi yang kurang senang kan. So maksudnya benda ni boleh diatur dengan baik. Macam contohnya ni dia kena bertugas dekat luar kawasan ke apa ke, tapi jangan ganggu dia apa semua. So antara majikan tu dengan pekerja tu, jadi pekerja yang lain pun dia kena buat kerja. So tak adalah unsur-unsur pasnya aku nak buat burnout jugalah. Tapi Kamaria, ada orang healing sampai pagi pun. Healing lah. Ya, healing mungkin ambil masa lama sebulan untuk heal juga, tapi tak boleh hilang burnout tu. Mungkin ada cara ataupun kaedah lain, ataupun melalui pengambilan ubat-ubatan ke, adakah sesuai untuk riliskan burnout ni? Okey, kalau misal kata pengambilan ubat-ubatan ni hanya perlu sekiranya seseorang itu telah disahkan ada depression dan sebagainya. Tapi sebenarnya apabila kita ada burnout, contohnya dekat tempat kerja kan, antara satu sebab yang menyumbang kepada burnout ni adalah tiadanya batasan. Maksudnya contoh pekerja yang baru masuk, semua nak ambil kerja. Dia tak ada batasan, dia tak ada boundary. Dan kalau misal kata dekat organisasi selanjutnya, aduan yang saya dapat dan sebagainya adalah bos dia hubungi staff selepas waktu kerja, malam semua. Bagi bos, tak apalah, saya hantar siap-siap mesej ni malam ni, esok jawab lah. Tapi bagi pekerja, sebab bos ni tak nak lupa besok kan, besok dia nak fikir benda lain. Tetapi bagi pekerja, bila dia dapat mesej tu malam, walaupun dia tak jawab, tapi benda tu akan terbawa-bawa dalam mimpi dia sampai besok pagi. So satu, bina boundary. Maksudnya, dan dua, kalau misal kata seseorang itu dia ada masalah, kurang asertif dari segi komunikasi, dia suka nak berkata tidak, dia kena belajar. Boleh datang belajar dengan kaunselor dan sebagainya untuk jadi lebih asertif. Dia tahu hak dia tahu had dia, boundary dia. Dia kata, saya minta maaf, yang ni saya tak boleh, hari lain saya boleh bantu. Maksudnya kadang-kadang kita ada kawan-kawan macam tu. Dan kalau misal kata ada seseorang tu, kita kena tengok juga dalam diri kita mungkin ada trauma kita pada masa yang lalu. Sebab saya suka mengkaji mengenai trauma, dan ini adalah bidang yang saya explore lebih.
dalam bidang trauma ni, seseorang tu apabila dia ada trauma pada masa lalu menyebabkan dia rasa sukar untuk dia kena jadi people pleaser. Okey, Doktor, itu daripada sudut majikan dan juga staf pekerja. Dari sudut pihak berkuasa sendiri, ada tak apa-apa langkah yang boleh diambil bagi mengurangkan kadar masalah kesihatan mental yang semakin membimbangkan? Secara ringkasnya, Doktor. Okey, saya tengok masalah, saya nampak inisiatif yang baru-baru ni yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita kan, berkaitan dengan penubuhan Institut Penyelidikan Kesihatan Mental, which is itu sangat bagus. Dan lepas itu kita tengok juga kita boleh bantu dari segi cakna, perhatian pada orang-orang kat sekitar kita, yang mana dan juga dekat di pihak kerajaan dan sebagainya mungkin boleh pertimbangkan pengambilan dan pengambilan pegawai psikologi, psikiatris. Kita perlu ramai sekarang ni. Nisbah dia sangat sikit berbanding lebih ramai orang yang memerlukan bantuan. Tak cukup tangan sebenarnya kami ni kat situ. Lepas tu dari segi mungkin satu lagi saya rasa tak ada lagi yang disebutkan oleh Perdana Menteri yang mungkin boleh dipertimbangkan adalah kerajaan memberikan insentif yang tertentu kepada majikan yang tidak membuang pekerja yang ada masalah kesihatan mental, yang mungkin beri mereka masa sikit, retainkan mereka, aturkan mereka semula ke dalam jabatan dia supaya dia sebenarnya dia masih boleh bekerja mengikut kapasiti dia tanpa menjejaskan prestasi organisasi. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Kamaria Rasul, cakna dan juga perhatian serta meningkatkan lebih banyak mereka yang terlibat dalam sektor sokongan sosial ini supaya dapat mengurangkan kadar dan juga statistik masalah kesihatan mental di Malaysia ini. Jadi rasa kena adalah setiap jabatan seorang psikologi. InsyaAllah nanti ni produser dah panggil dah tu. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada anda dan terima kasih kerana setia bersama 2 jam dari jam 8 pagi hingga 10. Kita dah selesai hari ini. So kita jumpa lagi dalam masa lain hari. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Bye bye.